Yang sahih di berita RTM. RTM terus unggul. Berita perdana edisi Isnin 17 Mei. Saya Fahil Hidayat Ghazali. Dan saya Fanhatul Asyati Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. Tren beraya di pusat beli belah, KKM bimbang kes jangkitan COVID-19 meningkat. Malaysia kecewa dengan Majlis Keselamatan PBB gagal kutuk tindakan Israel. Gesa keganasan ke atas rakyat Palestin dihentikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM menyatakan kebimbangan berikutan terdapatnya tren masyarakat berhari raya di pusat beli belah baru-baru ini. Menurut Menterinya, Datuk Seri Dr. Adham Baba, ada dalam kalangan mereka yang menjadikan aktiviti itu bagi tujuan berjumpa keluarga atau sanak saudara yang dikhawatiri mencetuskan penularan jangkitan COVID-19. Kita menjangkakan bahawa spike yang kita ada pada hari ini ialah kesan daripada mobilisasi 2 minggu lepas, iaitu kluster yang muncul di pusat-pusat keagamaan seperti surau dan masjid, dan juga di tempat-tempat tumpuan di mana kluster boleh dicetuskan. Dan untuk itu kita mempunyai kebimbangan yang tinggi sekiranya pada hari raya yang berlaku pada 13, 14 dan 15 hari bulan yang lepas, sekiranya berlaku pertemuan keluarga di mall ataupun di shopping center di negara kita, dia boleh juga memperlihatkan sama ada kes akan bertambah atau tidak. Walaupun Beliau menyatakannya pada sidang media program imunisasi COVID-19 kebangsaan secara maya bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. KKM turut meningkatkan kesiapsiagaan dan keupayaan rawatan di semua hospital seluruh negara. Ini termasuk program vaksinasi, pengambilan sampel air liur untuk mengesan jangkitan yang turut melibatkan hospital swasta, hospital pengajar dan hospital universiti selain membina hospital Medan antaranya di Kapit, Sarawak, Kelantan dan Pulau Pinang. KKM akan mencadangkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan berskala penuh di Selangor sekiranya penularan di negeri itu gagal dikawal. Datuk Seri Dr. Adham berkata KKM perlu mencadangkan prosedur operasi standard lebih ketat di Selangor jika penularan tidak mampu dikekang. Walaupun saya setuju bahawa kita perlu cadangkan kepada kerajaan supaya lebih ketat SOP dan juga MCO sekiranya melihatkan kepada ketidakupayaan mengekang, maka cadangan untuk kita melaksanakan full MCO adalah satu perkara yang boleh dipertimbangkan. Hari ini Selangor mencatat kes harian sebanyak 1,650. Permohonan fasa 2 vaksin AstraZeneca bakal dibuka pada 23 hingga 26 Mei. Bagaimanapun, menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin, keutamaan akan diberikan kepada warga emas berusia 60 tahun ke atas. Pendaftaran ini dibuka bagi penduduk di Lembah Kelang, Johor, Sarawak dan Pulau Pinang. Keprihatinan terhadap warga emas atas faktor kumpulan ini perlu terus dilindungi dan mempercepatkan fasa kedua pemberian vaksinasi. Sekiranya pada 26 hari bulan Mei masih lagi terdapat janji temu yang tidak diisi dalam pusingan kedua AstraZeneca, kita akan buka kepada golongan orang ramai yang bawah usia 60 tahun. Tetapi daripada 23 hingga 26 Mei, ia hanya layak untuk mendapatkan janji temu
dalam laman web kita adalah warga emas sahaja. Cuma pengecualian yang kita bagi kepada AstraZeneca pusingan kedua ini adalah bagi mereka yang sudah waitlisted dalam pusingan yang pertama. Mereka akan diberi appointment. Pendaftaran boleh dilakukan melalui laman sesawang dan juga pejabat kesihatan daerah. Hanya vaksin Pfizer-BioNTech sesuai untuk ibu yang menyusukan anak dan mengandung pada tempoh kandungan 14 hingga 33 minggu. Menurut Khairi, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF sudah diarah untuk mengatur dan menyelaras dengan hospital serta pusat pakar perubatan ibu dan kanak-kanak untuk mengutamakan pengagihan vaksin Pfizer kepada ibu mengandung. Hanya Pfizer sahaja. Ia adalah sesuai untuk ibu mengandung antara 14 hingga 33 minggu atau disyorkan untuk ditangguhkan vaksinasi kepada tempoh selepas kehamilan. Sementara bagi ibu menyusu pun adalah sesuai untuk diberikan vaksinasi. Jadi saya telah minta CITF untuk koordinat dengan hospital-hospital dan pakar doktor ibu dan kanak-kanak supaya kita dapat memberi keutamaan kepada ibu yang mengandung diberikan Pfizer vaksin pada tempoh kandungan antara 14 hingga 33 minggu. Kerajaan membenarkan kilang Pharmaniaga menjadi perintis pusat pemberian vaksin industri di negara ini. Perkara itu diumumkan setelah mendapat kelulusan CITF. CITF telah meluluskan permohonan industri ini sebab ini adalah kilang vaksin dan saya tidak mahu Pharmaniaga ada jangkitan dan kilang vaksin tersebut terpaksa ditutup. Jadi kita akan mulakan PPV industri yang pertama di kilang Pharmaniaga untuk diberikan vaksinasi kepada pekerja-pekerja kilang di Pharmaniaga di mana mereka membotolkan vaksin Sinovac. Dewan F di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di MAEPS 2.0 yang sebelum ini ditutup akan dibuka semula bagi memuatkan 1,000 katil lagi untuk pesakit COVID-19. Persiapan akhir di Dewan itu giat dijalankan dan dijangka mula beroperasi 2 minggu lagi. Ikuti laporan Farhana Azwani Ismail. Situasi di PKRC MAEPS 2.0 kini semakin mencabar dengan kemasukan lebih ramai pesakit COVID-19 kategori 3 iaitu mereka yang bergejala dengan radang paru-paru. Menurut pengarahnya Dr. Shahabuddin Ibrahim, Dewan F itu dibuka semula selaras dengan peningkatan angka pesakit COVID-19. Setakat ini, PKRC itu mempunyai 5 dewan iaitu Dewan A, B, C, D1 dan DG. Pesakit COVID-19 kategori 1 akan ditempatkan di Dewan F, manakala pesakit kategori 3 akan ditempatkan di Dewan A. Hall F tu sebenarnya kita dah pernah gunakan sebelum ni, tapi bila angka menurun kita stand down dia. Tapi sekarang kita terpaksa buka semula. Tetapi sekarang apa yang kita akan lakukan adalah penambahan katil bagi kategori 3 tersebut kita akan lakukan di Hall A. Hall A dulu kalau kita mungkin puan tahu kita menempatkan pesakit bukan warga negara dengan kapasiti 2,960. Alright. Tetapi sekarang dengan penambahan angka warga negara, especially dengan pesakit kategori 3, kita terpaksa mengubah suai kategori layout kepada Hall A tersebut untuk cater kepada pesakit-pesakit dengan kategori 3 ni sehingga 1,000 buah katil. So kita jangkakan dalam masa 2 minggu ni insya-Allah kita akan mula mengoperasikan kategori 3 ni dengan 1,000 buah katil insya-Allah. Awal Januari lalu, PKRC ini hanya mempunyai 60 katil untuk kategori 3, tetapi kini lebih 700 pesakit direkodkan bagi kategori berkenaan. Mengulas mengenai aduan pesakit untuk memisahkan antara pesakit warga negara dan bukan warga negara pula, Dr. Shahabuddin memaklumkan PKRC akan melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Malah ada juga pesakit kategori 1 diberi pilihan untuk kuarantin di hotel atas tanggungan sendiri. Ini adalah sebuah pusat kuarantin. Pusat kuarantin yang dibina segera. Ia bukannya satu yang kita rancang lebih lama untuk berfungsi sebagai sebuah tempat penginapan. Tempat penginapan yang selesa
selesa ni subjektif lah kepada setengah orang. Selesa dia mungkin segitu dah selesa dah, dan setengah orang mungkin dia mempunyai idea tertentu berkenaan dengan idea keselesaan tadi. Tapi apa yang kita tawarkan juga adalah kita juga mempunyai pilihan kepada pesakit-pesakit untuk pergi ke hotel-hotel kuarantin tersendiri, tetapi itu atas bukan semua orang yang boleh pergi ke sana, bergantung kepada keadaan pesakit. So insyaAllah kita akan biasanya memberikan kebenaran untuk pesakit untuk pergi ke hotel-hotel kuarantin sekiranya mereka especially dalam kategori 1. 9 Disember lalu, PKRC MAEPS 2.0 telah diaktifkan semula melibatkan lebih 1,000 petugas dari pelbagai agensi. Setakat ini, PKRC MAEPS telah merawat lebih 93,000 pesakit COVID-19 dengan 3,334 orang masih lagi dirawat buat masa ini. Jadi sama-sama kita doakan agar semua pesakit COVID-19 segera sembuh dan dapat pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. Yang paling penting, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Farhana Azwan Ismail, Berita RTM. Situasi semasa COVID-19 dalam negara. Kes kematian mencatat angka tertinggi hari ini dengan 45 kematian menjadikan jumlahnya 1,947 kes. Kes baharu terus meningkat kepada 4,446 mengatasi kes sembuh 2,784. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Jangan panik atau takut untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Sebaliknya, memanfaatkan sepenuhnya peluang yang diberikan secara percuma oleh kerajaan. Ikuti perincian yang disediakan wartawan Muhammad Alif Ashraf Kamanur ini yang berkongsi pengalamannya divaksinasi. Masih ramai rakyat Malaysia yang bersifat tunggu dan lihat. Jadi hari ini saya akan tunjuk kepada anda bagaimana cara dan pelaksanaannya ketika saya divaksinasi. Jom. Tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Perdagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL mendapati orang ramai mula beratus awal pukul 8.30 pagi bagi menunggu giliran pendaftaran. Namun apa yang menarik, kecekapan pengurusan hanya memerlukan masa sekitar 15 minit sahaja untuk kita bergerak dari peringkat pertama sehinggalah peringkat terakhir. Penerima akan bermula dengan sesi pendaftaran, seterusnya berada dalam stesen penerangan dan konsultasi oleh petugas kesihatan, penerimaan vaksin dan sesi pemerhatian. Kebanyakan yang hadir untuk menerima vaksin hari ini terdiri daripada golongan muda. Namun, warga emas dan ekspatriat yang turut menerima vaksin rata-ratanya sangat berpuas hati dengan pelaksanaan program dari semua petugas-petugas. Pengalaman saya baik, dia betul-betul organize, teliti, semua saya happy lah. Saya gembira dia orang teratur lah, sesusun sekali. Kita jangan mendengar perkataan yang tak baik. Ini untuk kita semua. Apa yang kita buat sekarang ni untuk kebaikan kita semua. Sebab penyakit ni bahaya seluruh dunia. Jadi kita dengan izin Allah, kita berusaha dan menjaga kebersihan. InsyaAllah kita akan terjauh dari penyakit yang bahaya ini. InsyaAllah. Saya pun terkejut juga dengan ketibaan ramai yang datang untuk ambil vaksin. Tapi syukur Alhamdulillah dengan gerak kerja dan kebijaksanaan petugas-petugas berjalan lancar dan saya tak sangka sampai tahap ini saya dah selesai mendapat vaksin. Orang ramai juga diminta membawa pen sendiri bagi melengkapkan borang peribadi yang diminta. Kerisauan dan kegusaran sebelum dicocok memang dirasai. Namun keprihatinan doktor yang bertugas berjaya memberi keyakinan kepada penerima. Bakal menerima vaksin perlu mendapatkan maklumat secukupnya daripada sumber yang sahih.
Tiada apa yang perlu dirisaukan, tiada sumber sahih yang mengatakan cocok vaksin anda akan terima akibat yang buruk. Saudara, kalau tidak divaksinasi, risiko untuk kita terkena atau terdedah kepada jangkitan amat tinggi. Tetapi jika sudah dicocok, risiko mungkin berkurangan. Kita perlu menjadi rakyat yang bertanggungjawab kerana ini merupakan usaha ke arah kebaikan selain memberikan sokongan dan memberi contoh yang baik kepada yang lain dalam kita sama-sama menentang COVID-19. Muhammad Alif Ashraf Kamanur, Berita RTM. Rakyat Palestin telah pun terkorban dan beratus-ratus lagi cedera kesan daripada serangan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel. Tanpa sebarang timbang rasa dan belas kasihan yang sedang dilakukan ke atas rakyat Palestin mesti dikecam sekeras-kerasnya oleh seluruh dunia. Kita mesti bersepakat menjelaskan pada seluruh dunia akan pendirian Malaysia terhadap tindakan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Marilah kita semua mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin yang kini sedang ditindas dan dizalimi oleh rejim Israel. Semoga rakyat Palestin akan mendapat perlindungan daripada kezaliman rejim Israel dan pencebuhan haram Israel ke atas bumi Palestin segera berakhir. Anda masih bersama Berita Perdana. Malaysia menyokong kenyataan Brunei Darussalam dan Indonesia untuk mendesak Perhimpunan Agung PBB supaya segera mengadakan sesi khas bagi menghentikan konflik di Palestin. Ia berikutan tiada sebarang tindakan daripada majlis berkenaan setelah sesi ketiga perbahasan terbuka diadakan. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menerusi kenyataan berkata, Malaysia kecewa dengan Majlis Keselamatan PBB yang gagal mengutuk tindakan Israel serta menggesa keganasan ke atas rakyat Palestin dihentikan. Semalam, Malaysia menekankan 3 perkara penting di sidang video berkenaan iaitu bertindak segera dan memikul tugasnya yang termaktub di bawah piagam PBB, tegas dan bersatu suara serta bertindak pantas terhadap siri serangan oleh rejim Israel. Selain mengkaji semula cadangan mengenai penempatan pasukan bersenjata PBB atau pemerhati tidak bersenjata bagi meningkatkan perlindungan ke atas rakyat Palestin. Sekali lagi, Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan oleh rejim Israel serta tidak akan sesekali mengiktiraf tindakan pencerobohan dan rampasan tanah milik rakyat Palestin bagi tujuan perluasan penempatan haram mereka. 6 cadangan Malaysia mengakhiri konflik yang kini berlaku di Asia Barat harus diperhatikan secara serius Majlis Keselamatan PBB bagi mengelak krisis kemanusiaan lebih buruk. Ia kemudian harus diikuti kesatuan pendapat dan tindakan sejagat mengecam penindasan yang berlarutan sejak sekian lama serta memberi keadilan sewajarnya kepada penduduk Palestin. Menurut pensyarah kanan Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya, Dr. Roy Anthony Rogers, isu Palestin-Israel bukan lagi isu perebutan rumah ibadat, malah ia telah menjangkau isu kemanusiaan, penindasan dan kekejaman rejim Zionis yang mampu mengubah lanskap geopolitik dunia jika tidak dihentikan serta-merta. Cabaran yang terbesar adalah sejauh mana masyarakat antarabangsa memberi sokongan. Kerana apa yang dapat kita lihat di kalangan negara-negara Arab ada yang telah memberi pengiktirafan kepada Israel. Cabaran yang utama pada pandangan saya adalah kesatuan penduduk Palestin dan juga di peringkat dunia.
Malahan boleh saya katakan bahawa isu Palestin ini bukanlah satu isu untuk penduduk Palestin ataupun hanya terhad kepada masyarakat Islam. Ia merupakan satu isu di peringkat antarabangsa kepada semua manusia sejagat, kerana isu ini melibatkan soal nyawa yang harus menjadi perhatian semua masyarakat di dunia. Malaysia bersedia untuk menghantar pasukan pengaman ke Palestin. Namun misi tersebut haruslah melalui saluran PBB. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan Malaysia tidak boleh bertindak sendiri sebagai menghormati prinsip undang-undang antarabangsa. Jadi kalau bangsa bersatu meminta negara-negara seperti Malaysia untuk menghantar tentera di bawah panji-panji Bangsa Bersatu sebagai pengaman di bawah program pengaman Bangsa Bersatu, insya-Allah ya. Tetapi ianya mesti ditentukan oleh Bangsa Bersatu. Ya. Tidak boleh Malaysia membuat keputusan unilateral untuk hantar, tetapi mesti di bawah jemputan daripada Bangsa Bersatu. Malaysia dalam peranannya sebagai negara anggota PBB pernah menghantar pasukan keselamatan menyertai misi pengaman ke negara berkonflik. Ini termasuk Lebanon, Sudan, Sierra Leone dan Republik Rakyat Kongo. Beliau ditemui pemberita selepas sesi taklimat simulasi kemudahan ICU Medan di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur. Pencabulan dan keganasan berulang kali tentera Zionis boleh disurutkan menerusi penyatuan seluruh umat Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, pembebasan Palestin ialah tanggungjawab umat Islam sekaligus memerlukan kebersamaan yang mampu mengetepikan keangkuhan Zionis. Kenapa kita kalah? Sebab kita lari daripada manhajillah. Kenapa kita menang? Kerana kita mengikut. Apabila umat Islam mula mengikut, maka mereka ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wal yadkhulul masjida kama dakhalu awwal marrah. Syarat nak masuk mesti kena perangai Nabi. Mesti kena akhlak Nabi. Mesti kena manhaj Nabi. Inilah yang dinyatakannya. Jadi daripada situ kita faham bahawa isu seperti ini tidak akan selesai kalau kita sekadar hanyalah berpolemik dan umat Islam masih lagi tidak bersatu. Jelas beliau lagi, sejarah turut membuktikan keangkuhan bangsa Israel ini tidak boleh berkompromi dalam semua hal. Beliau menyatakan perkara itu melalui ucap tama dalam forum bertajuk Wake Up for Aqsa secara maya menerusi pautan Facebook rasmi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM. Bersempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia hari ini, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKM menyatakan sokongan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestin. Menterinya, Datuk Saifuddin Abdullah melalui kenyataan medianya berharap agar kezaliman Zionis dihentikan segera dan perdamaian dapat dicapai. KKMM akan memantau perkembangan platform media sosial antarabangsa yang kelihatan berat sebelah terhadap perjuangan Palestin. Penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan diminta berganding bahu meningkatkan kesaling hubungan internet dan memastikan penyebaran maklumat yang sahih, adil dan saksama. Program e-Belia akan diperkenal kepada 2 juta golongan belia yang layak bermula 1 Jun ini. Program dengan peruntukan 300 juta ringgit itu merupakan sebahagian daripada inisiatif Belanjawan 2021. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menerusi kenyataan media menjelaskan program berkenaan turut melibatkan pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi. Objektif utama ialah untuk mengurangkan beban keuangan selain menggalakkan pembayaran tanpa tunai dalam kalangan belia. Peruntukan 300 juta ringgit akan disalur menerusi dompet elektronik berjumlah maksimum RM150 untuk setiap individu yang layak. Belia yang layak boleh menuntut
Insentif itu menerusi 4 penyedia e-dompet iaitu BigPay, Boost, ShopeePay dan Touch and Go. Bank Muamalat Malaysia Berhad akan meneruskan bantuan bayaran pembiayaan bersasar ETPA untuk pelanggan terjejas akibat COVID-19. Bantuan itu ditawar kepada pelbagai peringkat kumpulan dan perniagaan mikro yang terkesan berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Selain ETPA, bantuan lain turut diteruskan, antaranya penstrukturan dan penjadualan semula pembayaran pembiayaan. Bank mengumumkan inisiatif berkenaan menerusi semua platform media sosial bagi memastikan maklumat itu sampai kepada pelanggannya. Langkah itu bagi menyahut saranan Bank Negara untuk membantu peminjam terkesan berikutan penguatkuasaan PKP di seluruh negara. Pelanggan yang memerlukan bantuan berkenaan boleh segera menghubungi Bank Muamalat untuk memohon bantuan baharu. Ada kilauan emas dari Spanyol kabarnya untuk Malaysia. Ya, untuk laporan penuh bersama Syairul Islam dalam segmen sukan. Silakan. Syairul. Liho rangkul emas di Spanyol. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Untuk perkembangan sukan kita mulakan dengan kejohanan badminton para antarabangsa di Spanyol. Pemain badminton para negara Chia Liho merangkul pingat emas pada kejohanan yang berlangsung di Cartagena. Ia merupakan gelaran kedua pemain berusia 33 tahun itu tahun ini selepas mengungguli kejohanan di Dubai bulan lalu. Pada aksi final acara perseorangan lelaki SU5, Liho hanya memerlukan masa 34 minit untuk menewaskan pemain dari Jepun, Tayo Imai dengan keputusan 21-13, 21-11. Pencapaian ini juga akan menjadi tonik buat Liho yang bakal berentap di Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo yang dijadual berlangsung dari 24 Ogos hingga 5 September ini. Kemenangan itu sekaligus membolehkan Liho mengekalkan rekod kemenangan ke atas Imai kepada 5-0 selepas kali terakhir menewaskan lawannya itu di suku akhir kejohanan badminton para antarabangsa Brazil tahun lalu. Berita gembira Liho itu menyusul selepas kejayaan pelumba basikal trek negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis meraih pingat emas dalam acara Kirin di kejohanan Piala Negara-Negara UCI di Hong Kong semalam. Pelumba berusia 24 tahun itu mengetepikan dua bekas pemenang perak kejuaraan dunia dari Jepun iaitu Yuta Wakimoto di tempat kedua dan Yudai Nita di tempat ketiga. Kejayaan itu menjadikannya pelumba ketiga negara selepas Azizul Hasni Awang dan Rizal Tisin yang pernah meraih kejayaan sama sebelum ini. Ketua Jurulatih Skuad Bola Sepak Kebangsaan Tang Cheng Hu menyifatkan dua perlawanan persahabatan bertemu Kuwait dan Bahrain adalah sangat penting. Menurutnya, prestasi positif dalam dua perlawanan tersebut akan menjadi tonik sebelum perlawanan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 bertemu UAE di Dubai. Skuad Harimau Melaya akan bertemu Kuwait yang berada di ranking ke-148 dunia pada 20 Mei dan bertemu Bahrain yang berada di ranking ke-97 dunia pada 28 Mei. Kalau kita lihat dua-dua pasukan ini mempunyai ranking yang lebih tinggi, yang lebih baik dan kita harap suasana tim berjalan dengan lancar dan of course kadang-kadang keputusan dalam perlawanan itu tidak boleh menilai satu-satu pasukan, tetapi kita harapkan dapat keputusan yang positif supaya memberi kita moral yang terbaiklah positif untuk perlawanan yang akan datang nanti. Malaysia kini berada di ranking ke-153 dunia. Cheng Hu turut menyatakan dua perlawanan ini juga akan menjadi platform untuk menilai muka-muka baru yang dipanggil menyertai kem latihan kali ini. Ini sebahagian daripada perancangan persiapan kita dan kita tahu setelah 18 bulan pemain-pemain tidak pernah bermain dalam pentas antarabangsa. Inilah dua perlawanan ujian yang cukup penting untuk skuad kebangsaan dan kita
menilai semula pemain-pemain yang datang ke national team, dan ada beberapa muka baru juga kita akan beri peluang supaya mereka juga boleh diserapkan dalam skuad utama nanti. Mereka dijadual bergerak ke Kuwait pada 20 Mei. Cheng Ho ditemui dalam sidang media secara maya sebelum latihan hari kedua kem latihan pusat di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sementara itu, tonggak pertahanan UiTM FC Muhammad Afif Ashraf Zawawi masih menaruh harapan keyakinan terhadap kemampuan jurulatih Frank Berhad. Menurut Afif, perubahan positif terhadap aspek taktikal berjaya ditunjukkan Berhad, terutamanya ketika seri menentang KL City FC minggu lalu. Tambahnya, perubahan itu penting melihat kepada situasi pasukan yang sehingga kini masih gagal mencatat sebarang kemenangan dan turut berisiko tersingkir ke Liga Premier musim depan. Sejak dia ambil alih semula, ada perubahan tu sedikit yang dibuat, dan saya rasa pemain-pemain lain pun berpuas hati setakat ni, dan saya harap kami semua ni boleh buat sesuatu untuk keluar daripada zon penyingkiran tu dan stay lagi bermain di Liga Super untuk tahun depan. Menurut Afif, kemasukan semula pemain tengah Osman Fane dalam pasukan selain dua import baharu, Kwon Yong Hyun dan Hua Pedro, berjaya mengubah corak permainan UiTM FC. UiTM FC kini terjerumus ke dasar liga selepas kadar mencatat 2 seri dan 11 kekalahan daripada keseluruhan 13 perlawanan. Afif dan rakan pasukan lain ketika ini sedang giat menjalani latihan selepas diberikan cuti bermula awal Syawal lalu. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Perkembangan seterusnya, masalah pertahanan enjin jentera menjadi penghalang buat pelumba Moto2 negara. Hafiz Syahrin menamatkan perlumbaan Moto2 GP Perancis dalam kedudukan mata. Pelumba berusia 27 tahun yang mewakili pasukan NTS RW Racing GP itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-17. Menurut Hafiz di laman Facebook rasmi, dia mampu untuk bersaing merebut kedudukan 6 terbaik. Namun masalah enjin yang panas melampau membantutkan hasratnya. Masalah yang berlaku pada 7 lap terakhir itu menyebabkan enjin jentera Triumph ditunggangnya hilang kuasa. Hafiz yang bermula di petak ke-27 menampilkan tunggangan meyakinkan memintas beberapa pelumba di hadapan untuk berada di kedudukan ke-18. Kepakarannya di litar basah terbukti apabila berjaya menempatkan diri di kedudukan ke-10, namun masalah ketahanan enjin mengecewakannya. Pasukan Red Bull KTM Ajo membolot podium pertama dan kedua melalui Raul Fernandez dan Remy Gardner, sementara pelumba Sky Racing Team VR46 Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Saudara, berita tadi mengakhiri edisi Sukan 17 Mei 2021. Ingat, kekal aktif dan teruskan kesedaran anda bersama kami. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Yang dinantikan kini bertanda. 12 pasukan kini bersedia dengan semangat dan rencana baru di dada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa.
Keadaan hujan lebat didapati berlaku sejak awal pagi tadi di sepanjang kawasan pesisir pantai barat Semenanjung, terutamanya membabitkan Negeri Sembilan, Melaka dan juga di sekitar barat Negeri Johor. Dan keadaan hujan ini sudah pun mulai reda sepenuhnya sejak lewat petang tadi. Namun cuaca hujan pada malam ini dilihat masih lagi berlaku di kawasan-kawasan sekitar pedalaman Negeri Kelantan, Pahang dan juga di sekitar kawasan pesisir pantai utara Semenanjung. Keadaan cuaca hujan ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Didapati keadaan cuaca hujan lebat juga turut berlaku pada malam ini di sekitar kawasan pedalaman dan juga di pesisir pantai negeri Sabah, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala bagi negeri Sarawak pula, cuaca hujan lebat dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian untuk negeri berkenaan dan keadaan cuaca yang lembap terutamanya bagi negeri Sarawak dijangka akan berterusan sepanjang malam. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk keesokan paginya. Dijangkakan keadaan cuaca hujan lebat masih lagi akan berlaku pada awal pagi nanti di sepanjang kawasan pesisir pantai barat Semenanjung, terutamanya di Negeri Sembilan, Melaka dan juga di sekitar barat Negeri Johor. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan keadaan angin kencang dan juga banjir kilat yang boleh berlaku di sekitar kawasan-kawasan berkenaan. Selain itu, cuaca cerah dijangka akan berlaku pada pagi esok di sepanjang kawasan di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penurunan kadar pendermaan darah sehingga 12% dalam kalangan orang awam begitu membimbangkan sepanjang pandemik COVID-19 melanda. Mungkinkah ada kaitan antara derma darah dengan penularan COVID-19? Ada yang takut menderma darah kerana bimbangkan jangkitan dan ada juga yang bimbang untuk menerima darah kerana bimbang darah yang diterima tidak selamat. Nurhila Razali ada perinciannya. Menjadi persoalan orang ramai apabila mereka tidak tahu adakah bekas pesakit COVID-19 boleh menderma darah ataupun tidak. Berikutan kes COVID yang semakin meningkat dan ramai yang takut untuk menderma darah, apakah ini menjadi punca ataupun penyebab anda tidak menderma? Tidak tahu. Tak tahu. Tidak pasti. Saya bukan doktor nak jawab benda ni, saya pun tak tahu. Saya tak tahu. Takut. Tak tahu. Tak. Saya tak tahu. Bekas pesakit COVID. Tidak sepatutnya. Jawapan sebenar ialah semua yang sihat boleh menderma. Pesakit yang telah sembuh sepenuhnya ya daripada COVID, sebenarnya mereka boleh menderma darah ya. Dan kita mengikut garis panduan di Pusat Darah Negara, kita minta mereka menderma. Mereka boleh menderma sekurang-kurangnya 14 hari selepas pulih sepenuhnya. Tidak perlu gusar untuk tampil menderma kerana tiada risiko dijangkiti COVID-19 semasa aktiviti pendermaan dan transfusi darah.
seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 ni dia merupakan satu virus yang menyerang sistem pernafasan, ya. Ianya tidak boleh disebarkan melalui darah, dan sebenarnya sekiranya penderma dan penganjur kempen derma darah serta tabung-tabung darah mengikut SOP baru dan norma baru, kita boleh mengelakkan penularan COVID-19 semasa pendermaan darah. Jadi pendermaan darah itu adalah selamat. Secara amnya, 2,000 beg darah diperlukan sehari di seluruh negara untuk kegunaan 1,000 orang pesakit. Bagi penerima darah, mereka tidak perlu bimbang kerana darah yang diterima disahkan selamat. Setiap darah akan menjalani analisa risiko dan dikuarantin sehingga status pendermaan disahkan. Penderma darah juga diingatkan untuk menghubungi pusat darah berhampiran sekiranya mempunyai apa-apa gejala dalam tempoh 2 minggu. Setakat ini, tiada lagi penderma di PDN disahkan positif selepas menderma. Darah tidak kenal erti PKP. Raya anda ke mana saja tu? Jom kita sama-sama derma darah. Setitik darah, sesyurga harapan. Raikan kebahagiaan. Nurhela Razali, Berita RTM. Syabu bernilai kira-kira 4.2 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Tanjung Keling, Melaka minggu lalu. 4 ahli sindiket rentas negeri termasuk seorang wanita ditahan di 2 lokasi berbeza, iaitu di Tanjung Keling dan Muar, Johor. Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata, modus operandi menggunakan surat kebenaran palsu daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri kononnya menjalankan perniagaan membekalkan alat ganti kenderaan. Sindiket dipercayai aktif setahun lalu dan dadah dipercayai untuk pasaran antarabangsa. Daripada operasi ini, pada 12 hari bulan 5 2021, jam lebih kurang pukul 5.15 petang, bertempat di Tanjung Keling, Jabatan Narkotik Melaka telah menahan sebuah kereta jenis Passat Volkswagen, dan semasa kita tahan kereta tu, di dalam kereta tu terdapat 2 lelaki Cina, dan hasil daripada pemeriksaan kereta tersebut, pihak polis telah berjaya merampas dadah jenis syabu yang disimpan di dalam kompartmen khas, special kompartmen khas di belakang kereta tersebut, yang anggaran rampasan kita adalah lebih kurang 104 kilo syabu. Seekuran daripada rampasan itu, pihak polis telah membuat susulan ke atas ahli sindiket di Muar, di mana berjaya lagi menangkap 1 lelaki Cina dan 1 perempuan. Turut dirampas 3 kenderaan, barang kemas, wang tunai serta mata wang asing, kesemua berjumlah kira-kira RM117,000. Semua suspek direman 7 hari hingga Rabu ini. Kerani wanita sebuah kedai buku di Mergung Alustar Kedah kerugian lebih RM255,000 selepas diperdaya sindiket penipuan dalam talian. Mangsa berusia 25 tahun menerima mesej kononnya memenangi peraduan sebuah syarikat makanan pada 17 April lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Kedah, Superintendent Ilyas Omar berkata, mangsa telah diarahkan untuk memasukkan wang bagi mencukupkan nilai pada cek yang dimenanginya. Mangsa tanpa membuat semakan terlebih dahulu telah membuat pindahan wang sebanyak 52 kali ke 8 akaun berbeza. Dia tampil membuat laporan di Balai Polis Alustar pada 10 Mei lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Alasan hendak keluar membeli rokok, seorang pesakit ditahan petugas salah sebuah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC di Kota Baru, Kelantan minggu lalu. Kejadian disedari petugas PKRC selepas melihat lelaki terbabit berusia 30-an cuba memboloskan diri dari pusat berkenaan melalui laluan petugas. Menurut pengarah PKRC Kelantan, Dr. Muhammad Azman Yaakob, mana-mana pesakit yang melanggar peraturan atau cuba membolos dari PKRC
PKRC. Tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Sabit kesalahan boleh didenda RM1,000 atau penjara hingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Selepas daripada insiden tu, kami setiap masa ketua operasi akan membacakan akta lah kepada semua pesakit-pesakit yang berada di PKRC supaya mereka tu tahu dan faham bahawa mereka ni berada di sini dan di bawah kawalan akta 342 dan jangan buat perkara-perkara yang luar biasa lah. Pagi Syawal yang patutnya disambut tenang dan gembira tiba-tiba menjadi huru-hara dek kerana seekor kakak. Video TikTok milik Taira Kasim memaparkan kakaknya yang memang takut katak sanggup panjat tembok rumah dengan kasut tumit tinggi semata-mata ingin menyelamatkan diri. Difahamkan ketika kejadian, keluarga itu mahu mengambil gambar hari raya di halaman rumah. Gara-gara tidak dapat pulang beraya bersama keluarga di kampung, Spiderman telah mencuri perhatian ramai pengguna jalan raya di Kota Kinabalu, Sabah. Kostum Spiderman yang dipakai Man Hasri turut disertakan nota khas. Mak dan Abah, maaf tidak dapat balik raya. Tidak lepas rentas negeri. Nota itu ditujukan buat orang tuanya yang berada di Manjung Perak. Karya seni dihasilkan robot bernama Sofia dan pelukis Bona Keto berjaya dijual pada harga $688,888 Amerika Syarikat atau kira-kira 2.8 juta ringgit. Karya seni bertajuk Sofia Instantiation dihasilkan robot berusia 5 tahun dan Bona Keto yang terkenal dengan penghasilan potret pelbagai warna. Menariknya, ia dijual dalam bentuk token non-fungible iaitu sijil digital unik yang menyatakan siapa yang memiliki foto, video atau sebarang bentuk media dalam talian lain. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Isnin 17 Mei. Pastikan anda sentiasa patuh SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.